صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur kepada Allah. Kami limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita lagi menyempurnakan fardu Isya berjamaah. Kemudian kita sempurnakan lagi salat fardu tarawih. Suka atau tidak, kita sedang mengakhiri bulan ini. 3 golongan yang biasa hadir bila Ramadan masuk. Setiap tahun 3 golongan ini insya-Allah ada. Golongan pertama dengar nama Ramadan aja. Aduh, nak puasa pula macam. Ini golongan pertama. Sebab pada dia ibadat dia beban, pada dia kelaparan tu beban, pada dia mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ni satu kesukaran untuk dia. Kenikmatan dalam taat tu tak ada. Jadi bila Ramadan hadir dia jam. Tuan-tuan sahabat ridwanullahi ajma'in 13 tahun bersama Rasulullah buat dakwah di kota Mekah. Belum ada perintah Ramadan, belum ada perintah puasa bulan Ramadan, tak ada. Nabi puasa tak? Puasa. Puasa apa? Ayyamul bid. Ni kita pula tak puasa. Ini antara perkara itu lepas habis Ramadan ni tuan-tuan. Kita cuba, saya sendiri bercakap untuk istiqamah dengan puasa hari putih 3 hari tengah bulan pada setiap bulan. Ini puasa yang Nabi SAW dah lakukan sebelum berhijrah ke kota Madinah. Puasa Isnin Khamis ni biasa juga yang Nabi lakukan. Sehinggalah bila Nabi berhijrah ke kota Madinah tahun kedua hijrah pada bulan Sya'ban, barulah Allah Ta'ala turunkan ayat Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Di kota Mekah belum ada lagi ayat-ayat panggilan macam ni dekat sahabat, belum. Panggilan Ya ayyuhallazina amanu ni tuan-tuan buka dalam Quran, tuan-tuan akan dapati semua ayat-ayat apabila Allah mula dengan Ya ayyuhallazina amanu mesti madaniyah, mesti turun di Mekah, Madinah. Habis itu di Mekah Allah panggil apa? Di Mekah Allah panggil Ya ayyuhal insan. Di Mekah Allah panggil Ya ayyuhan nas. Allah panggil wahai manusia. Tuan-tuan, bila Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah bersama dengan sahabat, bersama dengan hati yang ditekan, bersama dengan nafsu yang dikepung sehingga mereka mentaati Allah dan merasakan nikmat ketaatan tu sempurna sehingga mereka tiba di kota Madinah. Orang Madinah dapat benda yang sama di kalangan Ansar, orang Muhajirin pun sama. Ada orang tanya, Ustaz, orang Madinah kan baru masuk Islam. Kata, takkan Allah panggil mereka dengan Ya ayyuhallazina amanu dah, sedangkan orang yang ada di Mekah 13 tahun Allah canang iman mereka. Allah canai sungguh-sungguh iman mereka sehingga hati mereka sempurna dengan Allah. Tuan-tuan, dua-dua di kalangan Muhajirin dan Ansar Allah Ta'ala panggil dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu. Allah sebut dalam Quran allazina amanu, yang beriman, orang yang beriman, golongan yang beriman. Wahajaru, dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Ini 3 golongan. Yang beriman, berhijrah, berjihad. Allah sambung walladzina awaw wa nasaru, dan golongan keempat. Siapa dia? Orang yang tunggu dan memberi bantuan kepada orang yang berhijrah, bagi bantuan kepada orang yang beriman, bagi bantuan orang yang berjihad jalan Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka ni kata Allah, kami endorse keimanan mereka adalah iman yang sebenar.
lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka ada dua hadiah yang sangat besar. Yang pertama maghfirah, keampunan Allah. Yang kedua rizqun karim, rezeki yang mulia. Tuan-tuan, sebab tu Allah umai Ramadan ni kita. Golongan pertama tadi dia tak peduli sangat. Ramadan seolah-olah beban untuk dia ni, golongan pertama. Golongan kedua, Ramadan dan habis, kita nak habis dah. Oh, dia pun tak peduli, pada dia Ramadan tak Ramadan sama aja. Ini golongan yang kedua yang tak ambil tahu langsung. Beban pun tidak, nikmat pun tidak, apa pun tak ada. Pada dia biarlah apa pun sama ya. Ramadan dengan April ni sama ya, April Fool ya dia kata. Tapi ada golongan yang ketiga. Mereka seperti mana hati-hati para sahabat ridwanullahi ajma'in. Bila turunnya perintah ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman. Tentang kalau buka Quran, tengok permulaan dia, pangkal dia ya ayyuhallazina amanu, pos. Cari terjemahan. Ada benda penting Allah nak pesan ni, khusus hanya untuk orang beriman. Tuan buka Al-Quran, setiap kali mula perkataan dengan ya ayyuhallazina amanu, pasti ada perintah penting. So, tuan buka surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Perintah penting ni. Tuan buka surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diperintahkan kepada kamu untuk berjihad, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan buka balik surah Tahrim, ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, tubu ila Allahi taubatan nasuha, taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Setiap daripada panggilan wahai orang beriman ada perintah besar. Bulan Syaban tahun tu ialah bulan yang menggembirakan sahabat. Tahun kedua hijrah, pada bulan Syaban turun ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu puasa. Masya Allah, tentang sahabat punya seronok. Dan Allah bagi motivasi ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, bukan kalian ya, orang dulu pun kami fardukan benda yang sama. Kerana hanya dengan perintah puasa ni yang kami harapkan, kata Allah, daripada kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian beroleh takwa. 2018 tuan, saya dekat Mekah, jumpa dengan satu ulama Indonesia, Habib Rizik bin Syihab. Tuan-tuan kenal, mungkin yang tak kenal, tuan balik tak kenal, tuan search dekat Google Habib Rizik bin Syihab. Tuan Indonesia cukup takut dengan dia. Dia duduk di Mekah, alhamdulillah saya dapat buat appointment, dapat jumpa dengan dia. Saya beritahu Habib ni tak mau balik Indonesia. Dia kata ya mau aja, asal dapat tiketnya terus saya pulang. Saya kata Habib duduk kat Mekah elok-elok ni, anytime nak buat umrah, anytime nak ziarah Rasulullah. Iya, itu cuma cinta, tetapi di sana itu perjuangan untuk membenarkan cinta itu. Di sini kata dia, dekat Mekah, Madinah ni tempat kekasih ni. Aku duduk kat sini seronok sebab ni tempat kekasih aku. Di sini ada cinta. Tapi kat Indonesia tu dia kata itu tapak pusat perjuangan. Dekat sana ada perjuangan untuk membuktikan kesan daripada cinta ni. Tuan-tuan, dia balik Indonesia, tuan terus masuk penjara. Balik masuk Indonesia, terus kena sambut ke airport, dah masuk penjara. Habib Rizik masuk penjara. Habib Sumaith tu masuk penjara, rambut warna oranye. Habib Rehan masuk penjara. Tuan-tuan, kerana pandangan mereka, kerana usaha ikhtiar untuk menegakkan agama, kadang-kadang bercanggah dengan arus kehendak dan keinginan dunia, menyebabkan akhirnya mereka duduk dalam penjara. Allah hantar. Tuan-tuan, masa duduk dengan Habib Rizik, saya biasa tuan-tuan kalau jumpa ulama, dua perkara jangan lupa. Yang pertama minta nasihat, yang kedua minta doa.
Saya kata, Habib, bagi nasihat balik bekal. Apa boleh bawa balik bekal kat Malaysia? Dia kata, penyelesaian bagi segala masalah cuma dalam satu perkataan. Penyelesaian bagi semua masalah hanya dalam satu perkataan. Apa perkataan tu? Taqwa. Ada masalah dalam rumah tangga, taqwa. Ada masalah dalam masalah keuangan, taqwa. Ada masalah dengan kawan-kawan, taqwa. Apa saja masalah daripada masalah dunia, taqwa. Nak keluar daripada masalah akhirat, taqwa. Sebab tu natijah Ramadan apa dia? Taqwa. Sepatutnya natijah Ramadan taqwa. Kita pun tak tahu. Tentang malam ni kita sama-sama semualah kita balik malam ni, kita muhasabah balik, dah dapat belum benda tu? La'allakum tattaqun. Natijah dia ialah taqwa. Dan nasihat Habib Rizik bagi tadi tu sebenarnya bukan daripada pandangan dia, bukan daripada nafsu dia, tapi inilah sebenarnya Allah Ta'ala perintah. Buka surah At-Talaq, tuan-tuan pergi dekat kedai mamak, tuan-tuan tengok belakang cashier tu ada tulis besar, tulisan warna emas kadang-kadang. Kita pun pelan baca tulisan khat cantik wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Oh, ayat 1000 dinar. Tanya hak jaga cashier tu belum tentu hafal. Tanya pusat letak ni, kata, oh ini ayat 1000 dinar ni. Ini kalau gantung insya-Allah perniagaan untung. Tuan-tuan, Quran bukan tangkal. Quran ni keyakinan. Quran ialah maksud kehidupan. Quran ialah nasihat Tuhan yang Maha Pencipta, supaya kita mengikuti, mentaati segala nasihat dia, supaya akhirnya kehidupan kita maju dan akhirnya makin dekat dengan Allah. Surah At-Talaq ayat 1000 dinar bukan untuk digantung dalam rumah-rumah saja, tapi untuk kita faham apa pesan dan nasihat Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan untuk dia jalan keluar. Jalan keluar daripada apa? Jalan keluar pada semua masalah. Bawa kereta sesat, takwa. Ustaz, takwa boleh settle masalah ke? Takwa. Parking Tesco, tak jumpa parking, Allah full, nampak macam kosong, ada kancil, la ilaha illallah. Oh, masa tu naik darah. Ini tadi pusing, ya, dia mula takwa. Kalau tak jumpa parking, baca doa, cari parking. Ada doa parking. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Itu doa makan. La ilaha illallah. Itu bukan doa makan. Dan kita bila makanan sampai ataupun nampak makanan, baca doa ni. Ataupun apa saja yang kita harapkan daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala, ni doa dia. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami. Fima razaqtana, apa yang Allah, ya Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah untuk kami. Fima razaqtana, apa yang kau rezekikan kepada kami. Wa qina azaban nar, jauhkanlah kami dari api neraka. Yang kita minta apa dia? Rezeki tu. Dapat parking tu rezeki kan. Jadi setakat ni lah saya sendiri tak jumpa parking, baca insya-Allah dah selesai masalah. Mai masjid lewat sikit sembahyang Jumaat, Allahu Akbar, penuh dah orang. Baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dapat tuan, depan pintu parking ceramah. Tapi dapat depan pintu. Dan baca kan, Allah Ta'ala akan bagi. Kita doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa saja masalah, penyelesaian dia takwa. Dan macam mana cara nak dapat takwa? Sebab tu ada dua perkara yang besar dalam Ramadan ni. Yang pertama, walaupun dah nak habis ni, yang pertama, undanglah tetamu yang sering mana diundang oleh Rasulullah, yang selalu kerap datang ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kenal tak siapa tetamu yang paling kerap main ziarah rumah Nabi, yang selalu teman Nabi? Inilah tetamu yang paling setia dengan Nabi. Tuan-tuan, tetamu tu nama dia kelaparan. Kelaparan selalu singgah rumah Nabi. Kelaparan sentiasa adalah rumah Nabi.
Kelaparan ialah tetamu yang paling kerap datang dan duduk bersama Nabi. Tiba-tiba mai Ramadan dengan kita sibuk macam mana nak kenyang. Tuan-tuan, Ramadan memang untuk lapar, kerana tarbiyah hati itu hanya ada dalam lapar. Sebab itu menjemput lapar masuk dalam rumah kita, inilah akan hadirkan natijah akhir Ramadan takwa. Ada kadang-kadang keluar produk ni, kalau makan waktu sahur ni tuan-tuan, minumnya air ni bertenaga sampai ke petang, insya-Allah hilang lapar. La ilaha illallah. Negara Ramadan Allah nak kita lapar, kita sibuk nak kenyang ni. Dia punya akhir untuk buka puasa, Allahu Akbar. Apa saja dekat bazar Ramadan tu, kalau rasa nak semua beli lah. Kalau selipar Jepun, celup tepung, baki, tu pun nampak sedap. Lapar, nak kenyang, beli lah, kali makan sikit lah. Tipu je semua hak tadi tu. Makan sikit kenyang dah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, tetamu yang kerap hinggap dan singgah dalam rumah Nabi kelaparan, dan hanya dengan jalan kelaparan ni Allah Subhanahu wa taala akan tarbiyah hati kita, tarbiyah nafsu kita. Akhirnya ending kita nanti keluar daripada Ramadan, pertama kita jadi hamba, yang kedua kita dapat degree sijil takwa. Satu orang yang ambil mechanical engineer, 4 tahun struggle dekat universiti, test 1, test 2, final exam, assignment, semua benda dia buat, akhirnya sampai satu masa dia pun grad, masuk majlis convocation, akhirnya dia pun terima degree of mechanical engineering. Hari tu orang panggil dia graduan. Dan malam dan hari tu diberikan sijil takwa. Tuan-tuan, raya hari apa? Hari apa Ustaz raya? Esok ke lusa? Tahun ni suspend Tahun lepas tak ada suspend rasanya. Tahun ni jangan suspend sikit lah. Raya esok ke lusa? Boleh jadi lusa, boleh jadi esok, kita tak tahu. Sebab esok mau tengok anak bulan, petang esok. Kalau nampak anak bulan, tak ada tarawih. Ini last. Berapa ramai orang hari ni tarawih atas jalan jam kan? Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa Allah Taala makbulkan doa kita, makbul dalam Ramadan ini. Inilah benda paling besar. Sebab tu bila salam je raya nanti, dan kita duk selamat hari raya, tambahlah sikit. Selamat hari raya tak ada masalah, tambah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Ta'ala makbulkan kita dalam segala pengabdian, ketaatan kita sepanjang Ramadan. Jumpa orang doa makbul, Semoga Allah makbulkan kita semua, tuan-tuan. Sebab tu dalam Ramadan, hujung ni bila graduate keluar dapat title graduan, mahasiswa, yang kedua dapat degree apa yang dia buat tadi. Kita pun keluar pada universiti Ramadan ni, kalaulah malam tu tak ada tarawih, maka malam tu dipanggil Lailatul Izzah, malam penerimaan pengurniaan hadiah malam tu. Bukan kata tarawih tak ada dah malam ni, alhamdulillah malam ni tidur, esok bangkit, esok sembahyang Aidil Fitri. Tuan-tuan, malam tu malam yang kita sepatutnya bangun tahajud macam biasa. Menunjuknya walaupun Ramadan dah berlalu, kekal lagi amalan Ramadan dalam rumah kita. Dan seterusnya sampailah kita mati, kita terus bangun malam, bertahajud, berdoa, menangis, merintih pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala bagi pada saya perkara tu dan kita semua perkara yang sama, insya-Allah. Semoga Allah Taala terima kita di akhir-akhir, di hujung-hujung ni. Final lap kadang-kadang menjadi asbab penghayatan kesayuan dalam hati kita, menghadirkan rahmat dan cinta Allah, dan akhirnya Allah Ta'ala terima semua. Kita minta ampun pada Allah daripada malam ni, tuan-tuan, di akhir malam ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keampunan pada kita. Saya nak tutup hadis kursi pada setiap malam, fi akhiril lailah min kulli lailah fi akhiril lail, pada setiap malam, di akhir-akhir malam rahmat Allah paling mencurah-curah. Ketika tu Allah tanya 3 soalan. Hal min taib, ada tak siapa-siapa nak taubat? Kata Allah, ni aku sedia untuk terima taubat. Hal min mustaghfir, ada tak siapa-siapa nak istighfar, minta ampun, aku sedang tunggu untuk ampunkan dosa dia. Hal min zihaj, ada tak siapa-siapa yang ada hajat, aku nak sempurnakan hajat dia, mintalah aku nak bagi. Tuan-tuan, bukan hanya malam Ramadan,
tetapi pada malam-malam, setiap malam, pada setiap akhir malam. Jangan lepaskan peluang, terutama ni baki akhir Ramadan yang gandaan 70 kali ganda, yang gandaan dia mungkin bighairi hisab. Kalau kena Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Tuan-tuan yang akhir-akhir ni, semoga kita buat yang paling baik, semoga kita buat yang paling cantik, semoga menjadi asbab penerimaan Allah, semoga yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik pun daripada Allah, kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala temukan kita di akhirat nanti dengan Nabi atas segala ketakwaan yang terbentuk dalam hati dan jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hdina wa tibna wa dinna jami'a waj'alna sababan liman ihtada ya Allah. Terima kami dalam Ramadan ni ya Allah. Terima kami dalam hayat dan taqwa ni ya Allah. Terima kami dalam segala mujahadah dan susah payah ni ya Allah. Jadikan asbab daripada segala yang Engkau hadirkan daripada taufik kepada kehidupan kami. Kau ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah. Segala ujian Kau bentang dalam Ramadan untuk kami menjadi asbab pembersihan kami wahai Allah, supaya tak ada daki-daki dosa yang kami bawa balik melangkah ke negeri akhirat bertemu dengan Rasulullah. Wahai Allah, kami tak pandai nak doa. Wahai Allah, tangan kami angkat berlemuran dengan dosa. Ampunkan semua dosa kami. Ampun dosa mak ayah kami, ampun dosa anak isteri kami, ampun dosa guru-guru kami, ampun dosa sahabat handai semua seluruh manusia dalam dunia ni wahai Allah. Bagi hidayah kepada semua orang bukan Islam wahai Allah, semua kedatang dan kenal dan tunjuk sujud pada Engkau wahai Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta kebaikan dan hidayah kami minta wahai Allah. Apa Nabi SAW minta jauh daripada kami, daripada segala wabak penyakit, permusuhan, pergaduhan, semua ni Kau jauhkanlah daripada kami wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada yang sakit wahai Allah, kesembuhkanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Di kalangan kami ada yang uji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Di kalangan kami ada yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.